insya-Allah. Ya, insya-Allah. Tapi sekiranya datang juga haid tu, tak apalah. Saya kata apa? Sekiranya kita redha, ikhlas, itu adalah satu pahala yang amat besar bagi seorang wanita tersebut. Jangan sedih. Ada hikmahnya. Kenapa Allah? Kita dah minta tapi Allah beri juga. Ada hikmahnya. Kalau kita tahan-tahan nanti jadi masalah. Biasanya jemaah haji ni yang saya jumpa dia kata bleeding. Dan ada sebahagian semalam seminggu lepas ada seorang jemaah haji wanita yang nak pergi. Dia kata dia ambil pil penahan haid. Bila dia ambil pil tu, dia kata terus bleeding, darah tak berhenti-henti. Lepas tu bila jumpa dengan doktor lagi, dia bagi pula pil perancang. Dia kata nak makan tu Ustazah. Saya kata sepatutnya jangan makan. Kalau kami tak izinkan makan 3 bulan lepas. Dan untuk makan ni, tahun lepas ada kes-kes macam ni. Makan pil perancang, makan ubat ni, dia kena disiplin sangat. Tak boleh lambat 1 jam, tak boleh cepat 1 jam. Kalau tak di sini kita makan mesti pukul 6 pagi, dekat sana pun kita kena kira waktu 6 pagi tu sama dengan sana. Tak boleh lewat walaupun 1 jam. Bila lewat, itu yang jadi masalah, keluar darah dan susah nak tentukan status darah tersebut. Ya, jadi kalau nak makan setakat yang hari ni mama tak boleh lah, dan nak pergi kan. Jadi kalau nak makan, rancang pokoknya dalam 6 bulan lepas dah jumpa dengan doktor sakit puan. Jangan jumpa doktor biasalah sakit puan, dia boleh bagi nasihat pada kita. Ya. Tapi sekarang tak boleh lah ya, ini cuma nasihat dia. Okey, soalan 7. Semasa saya sedang haid, apakah perkara yang boleh dan tidak boleh saya lakukan? Mohon pencerahan. Ni ya. Sebahagian daripada jemaah perempuan ni, wanita ni dia sedih, tak boleh buat apa-apa Ustazah kat sana. Suami hari-hari pergi masjid, cerita seronok, jumpa jemaah kat masjid, dapat solat kat Masjidil Haram, dapat cium Hajar Aswad. Lagilah saya rasa teruja dapat masuk Hijr Ismail. Ya Allah Ustazah, tu yang menangis saja kerjanya. Yang sedih. Ya. Sebetulnya senang aja. Kalau suami pergi masjid, kita pergilah shopping. Tak adalah, ini saja guruan ya. Okey. Nanti suami bagilah duit lebih kan. Okey, tak apa. Jawapan 7, boleh dilakukan ketika haid. Apa yang boleh? Mandi sunat ihram boleh. Ya, kita nak berniat sunat, mandi sunat ihram. Lepas tu pakai pakaian ihram boleh. Niat ihram boleh, tak ada masalah. Ya, niat ihram orang dalam haid tak ada masalah. Niat. Niat, jangan pula nanti niat dekat sana bila dah suci. Sebahagiannya ada yang begitu. Niat dekat sana bila dah suci, ingat ya. Kalau niat dekat sana bila dah suci, maknanya dia tidak berniat di mikot. Bila tidak berniat di mikot, maknanya dia kena dam. Kena dam tak ada masalah, baru 400. Rasanya dam tahun ni 430 rial. 430 rial apalah adanya, sikit je. Tapi bayangkan, sekiranya kita saja-saja sengaja berdosa dan menjejaskan ibadah haji kita, menjejaskan kemabruran ibadah haji kita. Jadi kena ingat tu, apa-apa pun kita kena ingat ya. Ya, okey. Niat tak ada masalah. Lepas kita dah niat, kita disunatkan bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Dalam kursus Perdana Haji yang lepas di Masjid Negeri, nak cerita sebahagian daripada jemaah haji yang kursus pada hari tersebut labbaik labbaik tergeliat lidah. Jadi kena hafalkanlah ya, biasakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Kena biasakan, lancarkan. Kenapa bila kita dengar talbiyah ni dekat TV tu akan ada rancangan seruan haji, kita rasa sayu sedihnya kalau aku tak sampai sana. Sayu sedih sebab apa? Sebab ketika Nabi Allah Ibrahim membina Kaabah, ya, Kaabah dah runtuh ketika kapal Nabi Nuh banjir, Kaabah dah runtuh. Nabi Allah Ibrahim bina balik dengan bantuan daripada malaikat dan puteranya. Ya, setelah selesai dia membina Kaabah tu, dia berdoa. Dia mendoakan kita semua supaya datang ke sana. Masa tu kita tak ada, kita kat tulang sulbi lagi. Tulang sulbi kita tu ada lah. Tapi tak ada. Tapi
Sebab tu bila kita bila sampai musim haji, bila kita dengar di talbiyah, kita akan meruntum-runtum jiwa kita. Terasa nak sampai sana, nak juga pergi haji juga sama dengan orang lain. Setiap tahun begitulah keadaannya. Ya, sebab memang kita dah dipanggil, memang didoakan oleh Nabi Allah Adam, Nabi Allah Ibrahim, ya. Jadi memang itulah, siapa yang dengar talbiyah tak rasa sedih, tak rasa meruntum-runtum jiwa, maknanya tu memang kayu lah ya. Kayu, betul, kayu ya. Jadi minta ya Allah, na'udzubillah, ya, minta dijauhkan daripada perkara tersebut. Ada kawan saya selalu, ya, guru agama, saya guru agama di Jabatan Agama Islam, Negeri Selangor. Jadi kawan-kawan saya ni sebagian ni macam saya juga. Bila saya suruh daftar haji, ya, dia kata, tak payah dah Fauzia, dia katakan, tunggu dulu, aku tak cukup. Dia kata, kereta berapa? Cuba kira kereta. Ada 3, 4 tu untuk siapa? 1 untuk aku, 1 untuk isteri aku, 2 untuk anak-anak. Anak tu tak wajib, saya katakan. Engkau dah wajib daftar haji. Kalau tak, engkau mati, pilihlah Yahudi atau Nasrani. Engkau ni, dia katakan, bahaya, dia kata macam tu. Yelah, cakap dia ustaz juga kan. Cakap memang kena terang. Jadi saya paksa akhirnya dia pergi daftar. Dia kata lama lagi. Itulah, nak tunggu duit cukup kan. Sebahagian kita tunggu duit cukup baru nak daftar. Bila dah duit cukup daftar, tunggu 30 tahun akan datang. Masa tu umur dah 80 tahun. Dia kata, aku nak mati kat sana Fauzia. Yelah, kalau dapat mati kat sana, alhamdulillah. Tapi dengan sikap engkau ni yang suka menangguh-nangguhkan, bukan mati kat sana, sakit kat sana. Lepas tu sampai KLIA baru mati kat KLIA. Dah tak terima. Saja je nak menakutkan kan. Akhirnya sahabat saya ni kebanyakan dah daftar haji. Memang itu satu dakwah saya. Saya memang akan paksa. Jadi kita ni, hajah dan haji yang berada di sini adalah insan yang bertuah. Sebab apa? Di antara ramai-ramai jemaah haji, di antara ramai-ramai penduduk di Malaysia ni, yang ada di antara mereka yang langsung tidak tergerak untuk daftar haji. Kita ni diberi hidayah. Siapa yang beri hidayah? Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan cuma-cuma Allah. Kalau Allah tak gerakkan kita untuk daftar, maka kita tak akan mendaftar. Kita diberi hidayah untuk daftar haji. Kita diberi hidayah untuk mengerjakan haji. Sahabat kita dah tu tak apa, tua besok, tua pencen besok. Ramai yang begitu. Tapi kita tidak, sebab Allah telah gerakkan, Allah telah memberi hidayah pada kita. Bersyukur dengan keadaan itu ya. Okey, kita boleh bertalbiyah, sunat bertalbiyah, lepas tu sa'i. Sekiranya tadi kita dah tawaf ya, kita daripada Madinah, daripada Mina, setelah selesai melontar Jamratul Kubra, setelah selesai melontar 11, lontaran 11, 12, 13, mabit 11, 12, 13, selesai kita balik ke Mekah. Dah sampai ke Mekah, kita biasanya digalakkan untuk rehat. Tapi sebab jemaah haji ini, dia nak cepat tahalus sani. Jadi dia masing-masing bila sampai tu letak aja beg, bersih-bersihkan badan sikit, terus lari ke Masjidil Haram untuk buat tawaf sa'i rukun. Jadi dia buat tawaf sa'i rukun bersama suaminya. Tak apalah, tak payah tunggu-tunggu. Untuk itu tak ada yang ni tau, tak ada yang jaga. Untuk tawaf sa'i rukun, tu dah pandai dah. Dah sebulan, dah dekat 2 bulan duduk situ kan. Terus tawaf 7 pusingan dengan yakin. Ya, tawaf 7 pusingan dengan yakin. Lepas tawaf tu sembahyang sunat tawaf. Lepas tu berdoa. Doa adalah buku panduan doa tu ada tau. Jangan lupa baca doa yang ada dalam buku panduan. Itu adalah doa Nabi Allah Ibrahim ya. Baca. Dah doa, tiba-tiba rasa bang, jom bang, kenapa? Jom kita pergi bilik air. Tengok dulu. Kalau terasa sesuatu tengok dulu. Tapi kalau misal kata bukan dalam tawaf. Kalau dalam tawaf terasa sesuatu memang kena keluar. Ya. Selepas tawaf dah sembahyang, kalau kita terasa sesuatu kita tengok. Oh rupanya dah sampai masanya. Ya. Haid dah keluar. Okey, haid dah keluar. Tak apa, teruskan sa'i. Sebab syarat sah sa'i bukan suci daripada hadapan besar dan kecil. Boleh. Ada wuduk tu sunat. Mana kita boleh teruskan sa'i. Ya, keadaan tu kalau dah selesai, dah sempurna tawaf, boleh kita buat sa'i rukun. Tapi kalau masa kata tawaf 3 pusingan, kita terasa sesuatu tapi kita buat tak tahu. Terasa sesuatu tapi buat tak tahu. Ataupun ada satu kes, dia terasa sesuatu, dia terkentut. Nak cakap dengan suami tak digarang pun. Tapi bukan suami kat sini lah kan. Nak cakap dengan suami, dia segan, dia malu. Dia pun ikutlah 7 pusingan, tak apa, nanti dia tampung. Dia katakan dia teruskan ikut suami 7 pusingan dengan sempurna, tapi dia tak sempurna lagi. Jadi dia terus sa'i, ikut suami sa'i.
Bila dah selesai sa'i, dia pun suami tak macam mana, suaminya izinkan dia. Dia pergi bilik air, lepas tu dia ambil kesempatan pergi bilik air, terus dia patah balik tawaf tadi. Tadi tawaf dia dah 3 pusingan. Lepas 3 pusingan, pusingan yang keempat dia terkentut. Ya? Jadi dia sambung lagi pusingan keempat, kelima, keenam, ketujuh. Dah selesai, dia pun senang hati, aku dah selesai. Balik ke hotel, dia kata dia sempurna. Dia kata sampai ke Madinah, dia cerita dah suka. Ya dah, biasanya bila buat kesilapan ni, kita akan jumpa. Ya, kita akan jumpa, guru agama akan jumpa. Rupanya bila kita siasat, memanglah sah tak tawaf dia? Tak sah. Sebab syarat sah tawaf mesti, syarat sah sa'i mesti didahului oleh tawaf yang sempurna. Jadi sa'i tadi tak selesai lagi. Jadi dia kenalah buat sa'i. Saya kena patah balik. Kita tak boleh patah balik. Dah sampai ke Madinah, tak boleh patah balik ke Mekah. Sebab apa? Visa kita, visa haji. Visa haji ini perjalanan sehala. Kalau patah balik, seandainya nampak dekat checkpoint tu ada polis kan? Ada tentera. Ditangkap tu, memang masuk penjara. Tak boleh patah balik. Jadi dia kena selesaikan ikut kaedah tadi dah, yang pertama tadi. Ya. Jadi kena hati-hati. Okey ya. Mana dah boleh sa'i dengan syaratnya, tawaf telah sempurna, boleh wukuf boleh. Wukuf boleh, datang ke Arafah, duduk. Orang lain solat, orang lain dengar khutbah boleh. Orang lain solat, dia tak payah solat. Dia kata, Ustazah, kalau wukuf dekat Arafah tu, boleh tak saya pergi bilik air? Senang lagi orang datang haid. Sebab apa? Orang sibuk solat, orang sibuk pergi ni, kita diam-diam. Orang sibuk pergi bilik air, kita diam-diam. Orang sibuk solat, kita pergi bilik air. Kan satu kemudahan. Allah, hebat tu. Allah apa atur ya? Okey, wukuf di Arafah, cuma kita banyakkan doa lah banyak-banyak ya. Jadi ketika hari Arafah pada 9 Zulhijjah, masuk waktu wukuf ialah apabila gelincir matahari. Ya, apabila gelincir matahari itu masuk waktu wukuf, kita akan dengan khutbah Arafah, lepas tu kita akan solat zuhur dan asar secara tamam. 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar. Orang lain sembahyang, kita doa. Dan selesai doa tu, dalam lepas asar, dalam waktu asar tu, saya nasihatkan pada semua keluar daripada kemah, bawa surat khabar ke, bawa apa tikar yang dibekalkan ke ya, duduk dekat kawasan lapang menghadap ke arah kiblat, suami dengan suami ya, sama-sama berdoa ketika itu. Kita dapatkan satu waktu yang paling afdal berdoa, iaitu sebahagian 9 Zulhijjah dan sebahagian 10 Zulhijjah. Ya, doalah ketika itu. Hari Arafah ni hari yang paling ditunggu-tunggu oleh umat Islam seluruh dunia. Sebab apa? Ada satu hari je, 9 Zulhijjah. Dan ketika itu ya, segala doa daripada kita ya akan diampunkan. Ya, kita mohon ampun pada Allah, Allah akan ampunkan. Kalau dosa kita ni seumpama buih-buih di lautan, ada hadis mengatakan, dia kata seumpama buih-buih di lautan, Allah akan ampunkan, kecuali bagi orang yang derhaka kepada ibu bapa dan syirik. Ya. Ya, itu kecuali itu. Tapi dosa-dosa lain Allah akan ampunkan. Ketika itu malaikat memayungi bumi Arafah. Keadaan ketika itu sayu, nak kata panas tak panas, nak kata redup sangat tak, ya Allah. Malaikat memayungi, sayap-sayap malaikat memayungi bumi Arafah ya. Kita akan wukuf di Arafah dan berada di Arafah sehinggalah lepas maghrib. Ya, biasanya tengok arahan daripada pihak tabung haji. Ada yang bertolak sebelum maghrib, ada yang bertolak selepas maghrib. Ya, kalau bertolak selepas maghrib, maknanya kita boleh sembahyang jamak tamam maghrib dengan isyak. Kalau misalnya kata tidak berkesempatan, sembahyang di Mina. Ya, lontar jamrah boleh, tak ada masalah dengan gaya lontaran tahun 2012. Ada seorang jemaah haji lelaki, dia buat lontaran. Dia duduk kat hospital sebab saya jaga jemaah di hospital. Saya tanya Pak Haji dah selesai melontar Jamratul Kubra? Sudah Ustazah, orang Sabah sana ya. Sudah Ustazah, dia kata saya sudah pakai baju biasa, dia katakan. Okey, dah selesai. Pak Haji lontarkan isteri. Ya, sudah selesai, dia katakan. Orang Sabah cakap selain Indonesia sikit. Lepas tu dia kata, saya tanya lah, Haji duduk-duduk pura-pura dengan apa, sema-sema dengan dia. Pak Haji melontar macam mana? Saya buat lontaran begini Ustazah. Saya kata, saya lontar untuk diri saya sendiri. Lepas tu saya lontarkan untuk isteri saya. Begini Ustazah, dia katakan. Ini batu Ustazah saya lontar. Satu untuk saya. Saya selesai. Satu untuk isteri saya. Satu untuk saya, satu untuk isteri saya. Masa tu doktor-doktor yang ada kat situ semua gelap. Ustazah macam piramid.
Ini ustaz saya yang ajar, dia kata. Memanglah ustaz dia ajar begitu, tapi kefahaman dia tu lari sikit. Saya kata Pak Haji, selesaikan diri Pak Haji dulu. Selesaikan untuk kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, barulah boleh wakilkan isteri tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Macam itulah keadaannya kalau berwakilkan isteri kan. Kalau kita mewakilkan isteri atau isteri mewakilkan suami, boleh, tak ada masalah. Ataupun kita buat, ada jiran kita ataupun rakan-rakan kita yang uzur, tapi yang telah ditetapkan, yang telah diiktiraf oleh kita, mana dikonfirmkan dengan guru agama ataupun pihak tabung haji. Dia dah okey, baru kita boleh wakilkan. Kalau tak boleh. Ya, saja-saja tak boleh lah, tak boleh. Ya. Okey, wukuf di Arafah, lontar jamrah dah selesai. Mana orang haid, tak ada masalah untuk lontar jamrah. Mabit di Mina 11, 12, 13 pun tak ada masalah. Jadi apa masalahnya bagi orang haid? Bukan masalah, janganlah sedih bila datang haid. Kita pergi haji, kita datang haid, jangan sedih. Itu bukan penamat untuk kita melakukan ibadat. 1 kali zikir, pahalanya juga 100,000 kali gandaan. Cuma tak boleh masuk masjid. Jadi apa yang tak boleh kita buat? Semasa haid, ihram semasa haid, yang kita tak boleh buat, bersuci daripada hadas kecil dan hadas besar untuk tujuan ibadah. Tak sabar nak buat tawaf, sembahyang kejap-kejap mandi wajib, kejap-kejap mandi wajib. Tak payahlah, tunggu. Kalau misal kata contoh memang waktu kebiasaan kita 7 hari, tunggulah 7 hari. Ni tak, kalau kat sana biasa guru agama akan menghadapi masalah wanita ni, jemaah haji wanita baru 3 hari datang haid, dia dah bawa putih kapas ustazah ni, darah kebukaan. Memanglah darah dalam tempoh kebiasaan haid. Kalau lepas 7 hari tu bolehlah kira kan. Jadi tunggu sampai waktu kebiasaan haid. Sekiranya waktu kebiasaan 7 hari, lepas tu keluar lagi dalam tempoh 15 hari, kurang daripada 15 hari, itu masih darah haid. Ya. Okey. Solat sama ada fardu, sunat ataupun qada, tak boleh bagi yang haid. Tinggal duduk di dalam masjid, sama ada Masjid Nabawi ataupun Masjidil Haram. Ya, jadi saya cadangkan begini, kalau misal kata suami nak pergi tawaf rukun kan, kita dah nak teringin sama nak pergi masjid, boleh pergi. Suami bawa isteri, letakkan isteri di tempat sa'i. Ya, tempat sa'i Mas'ah tu, Bukit Safa, Bukit Marwah tu, kita boleh duduk kat situ yang datang haid, sebab itu bukan tempat, bukan masjid. Itu adalah tempat tidak diiktiraf sebagai masjid, tetapi dia sebumbung. Kalau dulu tu jauh daripada masjid, tapi sebab pembesaran jadi dia macam satu masjid, tapi itu bukan masjid. Kalau dulu duduk dekat Mas'ah tu kita boleh tengok Kaabah, tapi sekarang ni saya tengok tak nampak. Tapi bolehlah duduk tengok orang buat tawaf sa'i, tengok duduk dekat Safa, dekat Marwah kan. Duduk kat Bukit Marwah tu, Bukit Marwah tinggi ke rendah? Tak terbayang. Bukit Marwah tu, bila tengok gambar Bukit Marwah, oh ini je. Bukit Marwah tu cuma bonggol-bonggol aja. Yang tinggi tu Bukit Safa, tapi dah tutup ya. Okey, tinggal duduk dalam masjid tak boleh ya. Yang seterusnya membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran. Tak boleh ya. Membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran. Tetapi sekiranya ayat-ayat yang dah lazim kita baca. Contoh, kita biasa baca Fatihah kan? Nak tidur baca Fatihah, selepas solat baca Fatihah, baca 3 kul, baca ayat kursi. Yang lazim tu tak ada masalah. Dan kalau misal kata nak baca maksurat, kita dah biasa lazim membaca maksurat di sini, boleh baca. Tapi kalau kat sana baru nak baca, tak boleh. Ya. Jadi kalau tak ni mana tak boleh baca Al-Quran, bolehlah baca zikir-zikir subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, semua boleh. Ya, zikir-zikir. Tapi ayat yang lazim kita baca, yang dah biasa kita baca, boleh kita baca. Ya. Buat tawaf tak boleh ya. Seterusnya puasa wajib, sunat, qada. Tak boleh ya. Jadi ini adalah perkara-perkara yang tak boleh. Sekiranya besok kita pergi sana, kita akan balik tu akan masing-masing akan dapat hadiah senaskah Al-Quran. Mulai tahun lepas dia bagi dia bagi pilihan, nak besar, kecil, dia kata. Dia bagi tunjuk mana nak satu. Ada jemaah haji tu dah tua-tua, dia ambil yang kecil. Senang nak bawa ustazah, senang nak bawa, susah nak baca. Kan? Jadi kalau saya pilih yang besar. Yang besar dia lah lebih kurang. Besar ya. Jadi untunglah yang besar. Jadi untuk jemaah haji wanita yang datang haid ketika itu, saya akan sarankan macam ni.
Ini cadangan daripada beg tabungan jugalah, kami guru agama. Jadi bawa beg plastik ke beg apa ke, jadi beg isi dalamnya buku, buku haji ke, panduan haji ke, buku ataupun apa-apalah 2-3 perkara yang ringan-ringan. Jadi bila kita nak keluar tu, kita lalu tempat immigration tu, dia akan bagi kita ke Quran, kita minta dimasukkan. Jadi kita boleh bawa Al-Quran tu. Sebab apa? Kita bawa Quran ke? Tak, kita bawa beg. Apa? Macam-macam kitab ada ni. Ya. Jadi bersedia macam tu lah. Sebab masing-masing bila dapat Quran tu macam mana nak pegang, macam mana nak pegang, terpaksa nak pegang dalam keadaan berhadas. Jadi itu adalah cadangan. Biasa kita panduan untuk para jemaah haji ya, jemaah haji wanita yang datang haid ya. Okey. Soal 8. Ni dah tak payah. Ni tadi Datuk dah terangkan ya. Jadi itu adalah persoalan-persoalan yang biasa. Jadi seterusnya saya nak cerita pasal Madinah sikit sejarah ya. Okey ya. Jadi kita ni sebetulnya ziarah ke Madinah ni tiada kaitan dengan ibadah haji. Tak ada kaitan. Ya, tak ada kaitan. Cuma untuk penyempurnaan. Biasa kita pergi haji ni kita mesti nak jumpa dengan Rasulullah. Ya, kita ni masing-masing rindu sangat dengan Rasulullah. Masing-masing teringin nak sampai ke Raudhah. Ya, itulah rasa macam terbayang-bayang macam mana nak pergi sana ya. Rindu dengan Rasulullah. Jadi kita akan ziarah Madinah ya. Galakan dan kelebihan menziarahi Madinah ya. Pahala solat di masjidku ini adalah 1000 kali lebih baik daripada solat di lain masjid kecuali di Masjidil Haram. Masjidil Haram 100.000 kali ganda. Madinah 1000 ganda, 1000 kali ganda. 1000 je, yang sana 100.000. Disebut di Mekah tu seluruh tanah haram ada hadis mengatakan 100.000 kali ganda pahala satu kebaikan. Di dalam Masjidil Haram disebut dalam kitab 100.000 kali dengan 25. Dalam Masjidil Haram. Tetapi di Madinah, di dalam Masjid Madinah 100.000 saja gandaan. Di luar macam biasa. Di dalam, sebab tu kena segera pergi. Kalau waktu solat tu kena segera pergi untuk dapat masuk ke dalam Masjid Nabawi ya. 100.000 sekali ganda. Bukan senang tu ya. Okey, jadi tak ada kaitan dengan ibadah ni. Memang kita pergi ziarah Madinah hanya ziarah saja. Dan sebahagian daripada jemaah haji, saya jumpa juga jemaah haji yang kata, "Ustazah, saya tak nak pergi masjid. Saya tak nak pergi Madinah." Tahun lepas ada seorang jemaah tu, dia duduk dekat hospital, dia kata dah selesai umrah wajib. Dia lepas tu dia kata, "Ustazah, saya risau." "Risau kenapa?" Dia kata, "Saya risau, saya sebetulnya tak nak pergi Madinah." "Kenapa haji?" Dia kata, "Tak tahulah, saya tak nak." Betul. Bila masa dia nak pergi Madinah, dia sakit tenat. Ya. Jadi saya harap pada haji dan haji semua janganlah berniat macam tu. Kita ni tak sabar nak jumpa Rasulullah, jangan cakap tak nak. Ya. Jadi saya jumpa juga dengan tahun 2006 tu, saya jumpa dengan sepasang suami isteri yang dia sibuk bekerja. Dia kata, "Saya mohon pada pihak tabung haji supaya saya ni dikecualikan daripada ziarah Madinah." Kenapa? Dia kata, saya tanya kenapa? Dia kata sebab kerja saya dekat Malaysia tu banyak. Dia katakan, saya terpaksa selesaikan kerja saya. Ingat dia aja banyak kerja. Ya. Kalau dah kita nak pergi menunaikan ibadah haji ni, kalau boleh beri tumpuan pada ibadah kita. Anggaplah pemergian haji kita ini adalah macam kita nak pergi mati. Inilah kali pertama dan kali terakhir. Mungkin kita tidak berpeluang. Memang sekarang ni memang tak ada peluang lah. Daftar tahun ni, pergi tahun ni, 5 tahun akan datang baru boleh daftar. Kalau daftar lagi 30 tahun baru boleh pergi. Agak-agak nauzubillah lah, mungkin umur kita panjang lah kan. Tapi kalau panjang macam tahun lepas, ada seorang jemaah haji, dia pergi umur dia 99 tahun. Ya, ni siapa nak jemaah macam tu lah. Dia orang Terengganu. Bila saya tanya, Majah pergi ni kali keberapa? Kali pertama Ustazah. 99 tahun dia pergi bersama dengan anaknya berumur 68 tahun. Kalau duduk sama-sama macam lebih kurang. Ya, memang dah kerepuk semua dah ni. Tapi dia dapat menunaikan ibadah haji dengan sempurna lah. Tapi nak jalan, terpaksa pegang pinggang dia. Itu Allah jemput dia ketika umur dia dah ni dah lanjut ya. Jadi itulah
Kalau Allah dah pilih, tak kira siapa pun yang akan sampai ke sana, ya. Okey, objektif ziarah Madinah memberi kefahaman, kepentingan, ya. Ziarah Madinah menghayati sirah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya dalam membina iman, ya, ketakwaan kepada kita. Kalau kita ada usaha daripada Rasulullah, Islam tidak akan sampai pada kita. Kita tidak beriman. Jadi kita nak tengok sejarah perkembangan agama Islam di sana. Kita tengok sendiri. Tengok sana macam mana Bukit Uhud, kan? Macam mana Rasulullah berperang dulu, ya. Kelebihan solat di Masjid Nabawi tadi, pahala sembahyang di Masjid Nabawi ini 1000 kali ganda, ya. Seterusnya, amaran dan ancaman melakukan kezaliman. Maknanya kita tak boleh melakukan kezaliman di sana lah. Jangan niat nak buat kezaliman di sana, berdosa besar. Dan kelebihan mati di Madinah akan dapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bayangkan, ya, saya suka buat perbandingan antara Madinah dengan Mekah. Saya suka dekat Madinah ni. Sebab dekat Madinah tenang, orangnya baik-baik, akhlak dia. Ya Allah, sebab apa? Ada Rasulullah. Cakap lemah lembut. Tak nampak orang baling slipper, baling kasut. Tapi sampai Mekah, orang Arab Quraisy, kan? Ni orang jual apa, dia jual buah tu. Bila nampak ada orang ambil buah dia pun ambil kasut dia balik. Nampak kasar-kasar orang Quraisy. Tapi Madinah ni, Muhajirin dan Ansar memang berbeza walaupun berdekatan. Berbeza. Bila kat Madinah dia rasa macam orang semua lemah lembut, semuanya hebat. Seronoklah tengok pun seronoklah. Tapi kat Mekah tu panas, orangnya kasar, nak beli sudah, tak nak beli sudahlah. Tapi kat Madinah tak akan berlaku begitu, ya. Jadi kelebihan mati di Madinah ni, Allah akan memberi syafaat. Nabi Muhammad akan memberi syafaat. Ingat tak cerita tahun 2011 kata saya, 2011 ke 2010. Seorang jemaah haji wanita yang telah meninggal dunia, dia jatuh daripada Hotel Al-Haram tingkat 9. Jatuh ke bawah, ya, jatuh ada meninggal lah, dia mati kat situ. Jadi saya nak kata begini, sebetulnya dia ni, jemaah haji ni, dia dalam pemeriksaan kesihatan yang pertama, dia dah tak lulus. Sebab dia ada masalah mental, ya, kemurungan. Kemurungan, saya cerita kemurungan. Jadi dia ni buat apa? Dia bila kemurungan, tak dapat yang pertama ni, dia pergi doktor yang kedua. Pergi doktor yang kedua, lulus. Bila sampai sana, muasasah, suami duduk bilik sebelah, isteri duduk bilik sebelah. Jadi suami tak dapat memantau isterinya untuk makan ubat tadi. Jadi 2 minggu tak makan ubat, berlakulah kemurungan. Dan dia keluar, dia jatuh tu. Kalau ikutkan secara hukum akal ni, kita tak dapat bayangkan. Sebab dekat Hotel Al-Haram, seorang sampai sana, tengok Hotel Al-Haram tingkat 9. Carilah mana-mana, ada tak lubang? Tak ada lubang, rapat. Yang saya dimaklumkan oleh sahabat saya, lubangnya terlampau kecil. Kalau ikutkan memang tidak logik, dia boleh masuk ke situ, boleh terlepas. Jadi dengan izin Allah, dia meninggal di situ. Saat jatuh, menurut pakar rujuk yang melihat memeriksa jenazahnya, Datuk Hassan, Mufti Pulau Pinang, dia kata setitik darah pun tidak keluar, dalam keadaan yang tersenyum. Memang itu rezeki dia. Allah dah panggil dia, memang itu tempatnya. Jadi sekiranya kita ni dapat mati di sana, ya Allah, hebat. Bukan senang. Insan yang boleh meninggal di sana adalah insan yang terpilih dapat duduk bersama Rasulullah. Kalau ada para sahabat ni, dia kalau sampai ke tanah Madinah ni, tanah haram Madinah ni, dia tak nak pakai kasut sebab dekat situ ada Rasulullah. Dia kata macam pijak Rasulullah. Tapi kita jangan pula macam tu, kan, nanti cari pula air, sibuk, terpulanglah macam mana. Tapi ada sahabat yang begitu, ya. Ini kelebihan mati di Madinah. Kalau meninggal di sana, janganlah kita ada orang meninggal, dia kata Ustazah meninggal, dia macam mana kat sana, dah sedih, tak ada buku. Tapi tak tahu, yang dia tu dah confirm dah, dapat syafaat daripada Rasulullah. Bukan senang. Kita ni yang tak tahu. Yang orang yang MS17, Ustazah bayangkan dia sempat mengucap tak Ustazah? Yang dekat katil tu tak sempat mengucap, ramai. Yang kat atas tu jangan je, kan. Mungkin dia telah sebut Allah. Satu lagi yang Sosilawati, ada orang kata Ustazah Sosilawati tu macam mana kaya macam tu, tiba-tiba dia meninggal, kain kapan pun tak ada. Ya Allah, itu kerja Allah. Saya kata orang kalau meninggal dalam keadaan teraniaya, dia digigit dengan anjing, apa yang keluar daripada mulut dia? Paling tidak Allah. Dia tak akan bertepuk yang tidak, dia pun sebut Allah. Bulan Ramadan, ya Allah, confirm insya-Allah. Sebab tu kita jangan fikir secara logik kita. Allah tu Maha Perancang yang hebat.
Okey, kelebihan bersabar menanggung kesusahan yang dihadapi ya. Maksudnya, mana-mana individu umatku yang bersabar menanggung kesusahan dan kepayahan di Madinah, aku akan memberi syafaat kepadanya pada hari kiamat atau aku akan menjadi saksi kepadanya. Kat sana ni macam-macam tau. Macam-macam datang-datang tu lift rosak. Ustazah, tahun lepas, Ustazah, tahun 2006 saya datang macam itulah rupa lift dia. Tahun 2010 saya datang macam itulah liftnya. Tahun 2013, tahun lepas kan, macam itulah rupanya. Asyik rosak je Ustazah. Dia kata, Ustazah tak ada apa-apa ke? Tindakan daripada pihak tabung haji. Macam mana tak rosak? Dekat Hotel Ahram tu, dia liftnya tu yang sebelah sini untuk sampai tingkat atas, yang sebelah sini sampai tingkat 5 atau 10, bawah 10. Yang ni bantai semua sampai tingkat atas. Itu yang dia rosak. Bila rosak, dia marah. Dan satu kes tahun lepas ya, dia dah janji. Ni ada berjanji untuk ziarah luar, ziarah melawat tempat bersejarah. Jadi isterinya tak nak tak turun. Jadi suaminya turunlah. Dah marah. Lepas tu dia jumpa dengan guru agama. Saya tahu Ustazah, mesti bawa isteri saya turun. Wajib. Kamai garang. Nak dapat tak ada syafaat Rasulullah? Kena sabar. Jadi terpaksalah kami naik. Tepatnya lift masa tu rosak. Kami naik. Kami ambil isterinya tingkat 12. Turun balik. Tapi naik lift juga lah. Kita cuba naik lift. Dan Alhamdulillah kita nak tolong orang kan. Dapatlah turun ke bawah. Bila sampai ke bawah, kita tanya dengan isterinya, Hajar, kenapa tadi tak turun? Masih sama-sama dengan suami. Ustazah, saya sebetulnya tak nak pergi. Kalau bisa kata dah hati tu tak nak pergi, tu dah banyak cabaran. Yang suaminya tahunya mengamuk. Bukan suami ni lah, suami lain. Suaminya tahu mengamuk. Jadi jangan mengamuk ya kat sana. Apapun yang berlaku, Astaghfirullahalazim. Rabbi yasir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Saya ni kata orang, betul macam kita sihir. Tunggu lift ni lama sangat tak berhenti kan. Rabbi yasir baca doa, sekejap je. Betul lah. Jadi kenyataan. Allah permudahkan. Jangan marah-marah di sana. Istighfar banyak-banyak. Kalau ada sesuatu perkara yang berlaku sepanjang di Madinah atau di Mekah. Contohnya tak nampak jalan. Action, ada berkaitan tabung haji ni, dia kata, Ustazah, saya tiap tahun pergi, setahun tak berapa kali pergi, 1 tahun tu saya tergerak dalam hati, ada Mekah ni kacang. Sampai sana, Ustazah saya tak nampak jalan, Ustazah, dia kata, macam gelap macam tu, putih dia, tak nampak apa. Jadi apa yang Haji buat? Saya sembahyang taubat, minta keampunan pada Allah. Ya, dia tak boleh terdetik tu, rasa bongkak, rasa besar diri, tak boleh. Sentiasa istighfar. Kalau rasa macam rasa hebatnya kita ni, terus istighfar. Siapalah kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Hanya sekujur badan yang tak ada apa-apa, yang diperkuasakan oleh Allah dengan memasuki roh dalam badan kita ya. Okey, kelebihan bersabar ya. Sabar, sepanjang sana sabar. Tu saya kata, kalau tak minta maaf isteri dengan suami tu, daripada Madinah ada macam-macam. Yang suruh tunggu dekat pintu 25, tunggu dekat 52, macam-macam. Tempat menunggu suami isteri kena jelas. Tempat letak selipar kena jelas. Tempat selipar tadi kalau boleh gambarlah. Ya? Biar jangan lupa. Ini tadi kau letak mana? Tadi yang letak mana? Letak ni 222. Rupanya 5555. Sebab tu cari pusing-pusing tak jumpa. Sebab tu tempat kasar, tempat pertemuan suami isteri kena jelas. Jangan pula nanti jadi gaduh sebab selipar je. Selipar hilang. Dah gaduh. Tak payah gaduh. Selipar hilang. Tak apa. Tu bukan rezeki kita. Orang perlu selipar tu, ambil lah. Tak apa, sedekah. Ambil selipar lain. Kan duit banyak. Orang salam-salam tu pun tak habis. Orang salam-salam. Dia nak tanya. Nak cakap, orang yang bersalam pada semalam saya jumpa dengan seorang jemaah haji nak pergi KT1. Dia kata, Ustazah, janganlah Ustazah, saya sajalah. Saya salam tu, saya bagilah hadiah untuk dia pergi sana. Saya kata, nanti kan beli aiskrim, makan sama-sama abang. Satu untuk saya, satu untuk abang. Nanti sihat, dapat juga saya ni pahala. Dia kata, Ustazah tak payahlah. Tadi dah datang tu kawan-kawan, semua bagi Ustazah. Dia kata kan, bagi tak banyak, RM10, RM5 kan. Saya malu lah Ustazah. Apa pun nak malu. Masing-masing nak meraihkan, nak dapat juga pahala. Pahala. Bila kita gunakan duit tu untuk pergi sana, dapat sehat, mana orang yang memberi ni dapat tak? Dapat.
Jadi saya kata bawa, jangan tak bawa. Sebab ada sahabat yang kata, Ustazah, mak saya dapat duit banyak, saya tinggal, saya suruh disimpan kat rumah. Kenapa? Yalah, orang bagi tu tak tahu dari mana sumbernya. Dia kata subhat. Dia kata, saya kata nak dapat haji mabrur ke tidak? Naklah. Buat apa nak sangka dengan pemberian orang? Kita anggaplah tu memang benda yang baik, halal. Jadi siapa yang dapatkan, sekiranya adalah orang bersalam, orang bagi hadiah, bawa, gunakan sepanjang di sana. Beli aiskrim, beli nasi apa, nasi Arab, nasi apa, makan suami. Makan sama-sama dengan suami, jangan makan dia sendiri-sendiri tau. Ni abang di sendiri, saya makan sendiri. Jangan macam tu, makan sama-sama. Anggaplah pemergian kita bersama suami ini macam kita pergi honeymoon. Pergi sama masjid, ya, berpegang tangan dalam telekung kan? Pegang telekung, balik dengan sama-sama, cerita-cerita sema-sema. Tak ada orang kacau. Kalau kat rumah baru nak ni dah ada orang kacau, anak lah, mak anak lah, semua macam-macam kan? Kat sana anggaplah ni satu ibadah. Sama suami juga lah satu ibadah, ya. Okey. Larangan tanah haram di Madinah, ya. Orang bukan Islam ya tidak boleh berada di bumi haram. Orang mana-mana orang kafir tak boleh masuk ke Madinah dan ke Mekah. Memang tak ada pun. Haram membunuh atau memburu binatang buruan di Madinah. Jangan nampak belalang dipijak-pijak, ya, tak boleh, jangan, haram. Jangan, elakkan daripada membunuh, ya. Haram mencabut, mematah dan membinasakan pokok dan pohon yang ada di Madinah. Elakkan diri walaupun bukan dalam ihram. Jangan, ya. Haram mengeluarkan batu, tanah, pasir termasuklah yang telah diubah fizikalnya. Tak boleh. Mana haram tu jangan buat. Tidak boleh berniat untuk melakukan kejahatan kepada penduduk di Madinah. Yang keenam, dilarang melakukan solat sunat mutlak pada waktu tahrim. Di Mekah tidak ada waktu tahrim. Mana boleh sembahyang. Lepas sembahyang asar boleh sembahyang sunat, boleh sembahyang apa. Lepas solat subuh boleh sembahyang belaka, tak masalah. Tapi di Madinah ada waktunya, ada waktu tahrim, ya, ada waktu haram bersolat. Okey, ziarah Madinah ni terbagi dua. Ziarah Masjid Nabawi, ziarah dalam Masjid Nabawi, ziarah tempat sejarah. Yang kedua, ziarah tempat sejarah. Masjid Nabawi ni kita akan lihat, ziarah makam Rasulullah, makam dua sahabat, yakni Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Lepas tu kita akan ke Raudah dan perkuburan Baqi. Perkuburan Baqi ni hanya yang pergi ni, yang boleh pergi hanya orang lelaki. Orang perempuan tak boleh. Tengok je lah dari jauh Baqi tu, ya. Okey. Ya, maknanya tu ziarah Masjid Nabawi. Okey, ziarah tempat sejarah, yakni ziarah luar, kita akan pergi ke Masjid Quba, kita akan pergi ke Masjid Qiblatain, kita akan pergi Syuhada Uhud, perkuburan syuhada, kita akan pergi Masjid Tujuh dan masjid-masjid lain. Masjid Quba ni adalah masjid yang pertama didirikan oleh Rasulullah SAW ketika sampai ke Madinah. Itu masjid yang pertama. Jadi, apa nak buat? Kalau dah tahu lawatan ke Masjid Quba, siap-siap wuduk dekat hotel. Lepas tu kita terus pergi jaga wuduk kita, pergi ke Masjid Quba terus sembahyang sunat, pahalanya dapat satu umrah. Ada hadis mengatakan begitu, ya. Jadi kena ambil berat perkara ni. Kalau boleh, walaupun benda-benda ni sunat, kita buat yang paling sempurna, yang sunat tu, dan boleh menampung ya pahala kita yang lain, ya. Masjid Qiblatain ialah masjid di mana pertukaran arah kiblat daripada Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, ke Kaabah, ya. Ni peristiwa itu berlaku di Masjid Qiblatain. Ya, lepas tu kita akan melawat Masjid Tujuh. Masjid Tujuh ni, Masjid Tujuh ni iaitu masjid di mana ketika perang Ahzab berlaku Salman Al-Farisi mencadangkan kepada Rasulullah. Rasulullah ni tanya bila berlaku sesuatu, dia bermesyuarat, apa nak buat ni, ya. Jadi Salman Al-Farisi ni dia orang Parsi. Dia kata dia gunakanlah taktik orang Parsi. Dia kata bina parit. Dia cadangkan bina parit. Rasulullah pun terima, mana binalah parit. Jadi dalam membina parit tu, paritnya besar. Dalam jadi adalah tempat-tempat kemah-kemah, dan kemah-kemah ni ada 7. Itu yang dikenali sebagai Masjid Tujuh. Tapi jangan cari Masjid Tujuh kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak ada. Sekarang dah jadi 1. Cuma kisahnya begitu, Masjid Tujuh, ya. Lepas tu kita akan pergi makam syuhada. Makam syuhada ni dalam peperangan Uhud, dalam peperangan Uhud, kalau dalam sejarah kita tahu, pada peringkat awal dah menang dah tentera Islam. Tetapi oleh kerana keengkaran tentera Islam,
Akhirnya bila pasukan pemanah engkar dengan arahan daripada Rasulullah, perintah Rasulullah, dia keluar, dia turun, rebut harta yang dekat bawah. Mana masa tu panglima perang orang kafir, dia melancarkan strategik. Akhirnya dalam peperangan Uhud, Islam kalah, ya. Dan bila orang Islam kalah, banyaklah tentera Islam yang mati di sekitar Bukit Uhud. Jadi Rasulullah memerintahkan di mana dia wafat, di mana dia syahid, disitulah dikebumikan. Jadi bila dia dikebumikan, maknanya kubur syuhada ni merata tau, dekat Bukit Uhud, merata. Tetapi bila berlaku banjir, jenazah syahid ni dia keluar dalam keadaan masih utuh, masih sempurna. Jadi itu yang dikumpulkan. Jadi sekarang ni tempat sekarang dikumpulkan di satu tempat berpagar. Dulu tahun lepas boleh tengok ada batu. Tapi sekarang dah pagarnya tu pagar yang tak nampak, bukan sinar lagi, dah bela-bela. Suami saya pergi tak bulan 5, dah tak nampak dalamnya. Dah tak boleh tengok lah, batu-batu pun tak nampak. Dan saya tengok dekat internet, dia kata pada akhir tahun lepas atau awal tahun ni berlaku banjir lagi di Bukit Uhud. Bila berlaku banjir, keluar lagi jenazah tu. Jadi terpaksalah kumpulkan ulama-ulama di Arab Saudi ni untuk mengenal ni siapa. Tapi semua tak dapat dikenal lah. Cuma yang dapat dikenal 2 orang saja, iaitu Hamzah, bapa saudara Nabi Muhammad, yang dibelah perutnya dan diambil hatinya oleh Hindun. Dan seorang lagi, saya lupa namanya, yang dipotong hidungnya. Sebab dia ada kesan kan, satu dadanya dibelah, satu hidungnya dipotong. Yang itu dapat dikesan, yang lain memang tak dapat dikesan sebab tak ada tanda. Sebab menurut ceritanya sekarang ni yang ada tanda cuma 2. Jadi saya bila suami saya begitu, saya suruh tengok betul ke ada 2 batu tu, nak mengesahkan. Kata suami saya tak nampak. Besok kita tengok, cuma tengok dari luar lah. Cuma baca doa lah, ya, baca doa. Okey. Sembahyang di Masjid Nabawi, di dalam masjid mendapat hadiah, ya. Jadi kita akan melihat kesan sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya yang boleh meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita akan nampak macam ni Bukit Uhud. Bukit Uhud, jangan bayangkan tadi tu kalau kita solat jenazah, kita akan dapat satu qirat. Satu qirat tu sebesar Bukit Uhud. Besok tengok sana, datang sana. Macam mana yang dikatakan Bukit Qirat tu? Besar, panjang, pusing. Ya Allah, pahalanya besar. Apa tak solat jenazah sama ada di sini dan di sana. Kalau di sana lagi lah berganda-ganda kan. Rugi yang amat besar. Orang lelaki senang lah, orang lelaki selalu sembahyang. Orang perempuan dia kata, kalau saya ajak anak-anak murid saya lah, dia kata, alah susah lah ustazah. Bukan nak pakai telekong pun saya katakan. Paling tidak tangannya dah tutup, kakinya dah tutup, dah okey dah. Masing-masing susah. Dah jadi budaya kita kan. Padahal kalau kita dapat solat jenazah di sini, yang datang tu ramainya orang perempuan. Tapi orang perempuan duduk je, sembang je. Orang lelaki yang solat. Jadi ambil peluang, ya. Dah tahu kan ustaz tadi dah ajar solat jenazah macam mana. Pahalanya adalah satu qirat sebesar Bukit Uhud. Hebat, banyak pahala, ya. Ini bab salam, pintu, ya, pintu bab salam ni. Pintu ni orang lelaki boleh masuk, orang perempuan tak boleh. Ini adalah pintu masuk bagi orang lelaki. Ya, ni dekat Masjid Nabawi. Muzawir Masjid Nabawi akan membimbing jemaah haji ziarah Nabawi. Dia akan mula-mula dia akan ziarah Masjid Nabawi, dia akan tengok tu yang kubah hijau adalah bawahnya adalah makam Rasulullah bersama sahabatnya Abu Bakar dengan Umar. Macam mana boleh duduk sama-sama tu? Meninggalnya lain-lain. Sebetulnya meninggalnya Nabi Muhammad, wafatnya Nabi Muhammad, setelah tak lama tu yang naik tu Abu Bakar. Abu Bakar ketika memerintah dalam 3 tahun, dia sakit. Dia sakit sebelum dia meninggal tu, dia sempat beritahu Aisyah, dia minta izin dengan Aisyah supaya dia dikebumikan bersebelahan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Aisyah benarkan. Begitu juga berlaku pada Umar. Dia minta izin. Sebab tu bersebelahan, ya. Okey. Ini nak kata ni, ini pintu 25 ni tempat jemaah haji wanita boleh masuk. Pintu 25 dengan pintu 29. Selain daripada pintu tu tak boleh masuk. Dan jemaah haji lelaki jangan pula tersasar masuk ke pintu 25. Nanti Pak Gad tu dia akan haram, ya, tak boleh masuk. Kalau nak tunggu juga isteri,
dekat sebelah apa pagar, dia ada pagarnya kan. Jadi ini pintu masuk. Nak masuk Masjidil Haram, nak masuk Masjid Nabawi bagi lelaki dia sepanjang waktu, tak ada masalah. Boleh melalui bab salam tadi, bila masuk boleh masuk. Yang perempuan, kalau misal kata masuk pukul selepas salat subuh, biasanya jemaah haji wanita boleh keluar dalam pukul 11 atau 12. Sebab apa? Dia ada banyak checkpoint. Dalam 8 ataupun 7 ataupun 5, bergantung pada rezeki. Sebab tu kalau misal kata ziarah Masjid Nabawi